maka tiap-tiap satu daripada tiga itu, tiga itu ialah wajib, mustahil, jaiz. Satu-satu tu terbahagi atas dua bagai. Jadi 6 lah. Pertama daripada dua bagai itu daruri, dan kedua nazari. Jadi kesemuanya jadi 6. Maknanya wajib daruri, wajib nazari, mustahil nazari, daruri, mustahil nazari, jaiz daruri, jaiz nazari. Terbahagi kepada dua itu. Sebab kenapa boleh terbahagi kepada dua itu? Sebab pilih kepada perkara yang kita kenal. Pilih kepada perkara yang kita kenal. Ilmu yang ada pada makhluk. Artinya ilmu yang baru, bukan ilmu Allah. Sebab ilmu Allah ilmu yang qadim. Ilmu yang baru terbahagi kepada dua. Ilmu yang baru terbahagi kepada dua. Sekiranya kalau nak pilih kepada susah ke senang, kita nak dapat mengetahui. Nak dapat ilmu pengetahuan itu susah ke senang. Kalau boleh dapat dengan secara senang, maka panggil daruri. Kalau dapat dengan secara susah, tak boleh nak dapat, malaikat kena fikir, kena buat kajian lebih dulu, maka itu dikatakan nazari. Maka dengan sebab ilmu itu terbahagi, mana-mana ilmu yang ada pada kita makhluk ini terbahagi kepada dua. Ilmu pengetahuan yang ada pada kita makhluk ini terbahagi kepada dua, nazari dan daruri. Maka wajib, mustahil, jaiz itu sebahagian daripada ilmu. Wajib sebahagian daripada ilmu, mustahil sebahagian daripada ilmu. Ya. Jadi ilmu itu terbahagi kepada dua. Ilmu itu terbahagi kepada dua, ialah nazari dan daruri. Kalau dapat dengan secara senang, dikatakan daruri. Kalau dapat dengan secara susah, dengan maknanya kena fikir, kena tilik, kena kaji dulu, kena perhati dulu, itu dikatakan daruri. Maka wajib adalah sebahagian daripada ilmu. Kenal benda wajib, kenal benda mustahil, kenal benda harus. Setengah-setengah benda wajib tu kita dapat kenal dengan secara senang. Setengah-setengah benda wajib tu kita kenal kata dia wajib, susah nak dapat kenal kata dia wajib. Lalu itulah wajib tu ada kalanya daruri dan nazari. Benda mustahil pun demikian juga. Setengah-setengah benda mustahil tu senang kita nak tahu kata dia mustahil. Setengah-setengah benda mustahil tu susah kita nak tahu kata dia tu mustahil. Maka lalu tu terbagi kepada daruri dan nazari. Jaiz pun demikian juga. Lalu tu setiap-tiap satu tu
terbahagi dua, terbahagi dua, terbahagi dua. Jadi kesemuanya 6 bahagian. Maka misal wajib daruri itu. Maka misal wajib daruri itu seperti jirim mengambil lapang. Qadar zatnya. Seperti wajib daruri. Kita ni cakap pasal wajib, pasal mustahil, pasal jaiz. Walaupun wajib tak bersangkutan dengan Allah pun tak mengapalah. Kita nak cakap pasal benda wajib. Pasal benda mustahil. Pasal benda harus. Maka nak bagi tahu kata benda wajib tu ada terbagi pada dua. Lepas tu setengah-setengah benda wajib tu bersangkutan dengan Allah. Setengah-setengah benda wajib tu tak bersangkutan dengan Allah. Jangan kita faham kata sebut kata benda wajib, benda mustahil, benda harus itu tertentu dengan Allah Ta'ala, bersangkutan dengan Allah Ta'ala saja. Bukan. Pada Allah ada wajib, ada mustahil, ada harus. Pada zat Allah ada perkara yang wajib. Atas zat Allah ada perkara yang mustahil. Pada zat Allah ada yang harus. Pada kita makhluk pun macam tu juga. Setengah tu ada wajib pada akal. Setengah ada perkara yang mustahil. Tengok beri pun gerak dan diam pada masa yang sama. Mustahil pada diri kita. Ada kita dengan tidak dijadi pun mustahil juga. Itu maknanya perkara mustahil yang bersangkutan dengan kita. Tengok. Maka sini dia katanya, maka misal wajib daruri itu seperti jirim mengambil lapang. Lapang yang dimengambil oleh jirim tu luas mana? Qadar zatnya. Mengambil lapang tu qadar zatnya. Dengan maknanya bukan besar pada zat dia, bukan kecil daripada zat dia. Ngam-ngam. Jadi tak besar, tak lega, tak jadi lega daripada zat dia, tak jadi ketat, kecil daripada zat dia. Sebesar mana zat dia, sebesar itulah, seluas itulah lapang yang dia ambil. Sebesar mana zat dia, diri dia, seluas itulah lapang yang dia mengambil. Maka mengambil lapang bagi jirim ni adalah perkara yang wajib. Wajib pada akal. Dengan maknanya sebut kata jirim. Tak dapat tidak, kena begitu. Dengan maknanya sebut kata jirim, mesti dah begitu. Mana dia? Mengambil lapang. Kalau tak mengambil lapang, maka bukan dia jirim. Kalau tidak mengambil lapang, maka bukan dia jirim. Maka kalau tanya zat Allah Ta'ala jirim ke tidak? Jawabnya bukan. Sebab tu tidak mengambil lapang. Zat Allah tak mengambil lapang sebab zat Allah bukan jirim. Sebut kata jirim mesti mengambil lapang. Mana mengisikan diri dia di tempat kosong, lapangan, kosongan. Meletakkan diri dia di tempat kosong. Dengan maknanya kalau tak kosong dia nak letak diri dia tak boleh. Tengok kita nak berjalan kepada nak bergerak ke situ ke sini, kita menuju kepada tempat yang lapang. Dah ada benda lain, tak boleh kita nak mengisi. Tengok.
Jadi benda wajib daruri itu tak payah kita fikir banyak. Yang katanya benda daruri, benda yang senang kita nak faham. Kalau orang katanya macam mana mengambil lapang saya susah nak faham. Susah nak faham tu sebab kita tak faham istilah saja. Kita tengok ikan. Ikan di dalam air. Maka ikan dia nak berenang ke sana ke sini, mesti dia kena bukakan air jadi lapang untuk badan dia menyelangi. Sebab kita katanya dia pergi ke situ jadi terbuka. Pergi ke sini gerak gitu air jadi terbuka. Maka kita pun macam itulah. Di atas darat ni dipenuhkan dengan angin. Kita di atas darat ni dipenuhkan dengan angin. Jadi cumanya angin tu kita tak nampak. Lalu tu dikatakan lapang. Padahalnya dipenuhkan dengan angin. Dengan sebab angin tu kita tak nampak, maka dikira katanya lapang. Dengan maknanya kalau kita nak berjalan, nak berjalan pergi ke mana, kepada tempat yang lapang lah. Sebab tu apabila kita berjalan tu, kalau ada batu di depan tu, dah dipenuh dengan batu di depan tu, dipenuh dengan batu yang besar, atau dipenuh dengan pagar ke masalah, dengan dinding, kita dah tak boleh nak lalu ke tempat tu sebab tempat tu dia tak kosong. Tempat yang ada batu yang besar, tempat yang ada pokok, tempat yang ada dinding, maka di situ dipenuhkan oleh dinding. Sebab tu kita nak lalu tak boleh. Sebab dia tak lapang. Jadi nak cerita katanya diri jirim duduk kat mana? Jirim dia nak duduk. Dia duduk kat mana? Duduk tempat lapang tu. Kalau tak lapang, macam mana dia nak duduk? Begitu. Dan makna jirim itu iaitu tiap-tiap suatu yang memenuh lapang. Dan makna jirim itu, jirim tu apa dia? Tiap-tiap, iaitu tiap-tiap suatu yang memenuh lapang. Mana yang mengisikan diri dia di tempat lapang. Yang memenuh, bukan mana penuh tu macam kita tuangkan air penuh dalam cawan, bukan maknanya begitu. Luas, mana luas pada tu lagi. Maknanya jirim ni setiap benda yang mengisi, yang letak diri dia di tempat lapang. Yang mengisikan diri dia di tempat lapang. Di mana lapang dia boleh letak badan dia. Kalau kita maknanya di mana lapang, kalau nak kata nak berjalan pergi kat mana, pergi mengikut yang lapang. Kalau nak duduk di mana, duduk di tempat yang lapang. Nak berbaring di mana, di tempat yang lapang. Kata lagi, nak duduk di mana, di tempat yang lapang. Tempat mana yang ada tiang, tak boleh kita duduk. Yang cari tempat lapang di tepi tiang tu boleh lah. Begitu. Jadi setiap-tiap benda yang memenuhkan diri dia, meletakkan diri dia, mengisikan diri dia di tempat lapang, itulah dikatakan jirim. Seperti kayu dan batu dan matahari dan bulan dan bintang dan jasad sekalian dan jasad tubuh badan sekalian binatang, tu jirim. Itu nak kenal jirim. Lepas tu dia tak kira katanya keras ke, lembut ke, cair ke tidak. Itu tak kira lah. Bentuk dia mana, panjang, bulat, nipis, tebal. Itu bentuk dia lah pulaknya.
bentuk dia tu dikatakan arad. Lembut, keras, beku, cair, itu arad dia lah. Panjang, pendek, bulat, bujul, 4 persegi, 3 persegi, katalah itu arad dia pula. Itu misal bagi wajib daruri. Jadi maknanya tak payah kita fikir banyak. Tengok, apabila kita ambil satu biji batu, kita melontar. Apabila kita lontarkan dengan sebiji batu tu, batu pergi. Belayan pergi. Kenapa dia pergi belayan? Sebab kosong, apabila dia pergi sentuh dengan dinding, dia tak boleh pergi lah. Sebab situ dah penuh dengan dinding. Begitulah. Dan arti daruri. Dan arti daruri barang yang mudah, senang, yang mudah, yang senang mendapatkan dia. Jadi maknanya pengetahuan perkara yang kita senang nak faham, nak dapat ni bukan pegang tu, bukan dia. Dapat ambil pegang, bukan begitu. Jangan kata yang senang nak takap, macam ayam, kalau jinak senang nak takap, kalau liar susah nak takap, bukan begitu. Maknanya yang mudah, yang senang mendapat. Kita nak faham dia, nak tahu dia tu senang. Tengok, kita katanya benda apa ada di depan kita. Benda apa ada di depan kita. Semata-mata kita buka mata tengok, dah tahu. Jadi maknanya kalau kita pejam mata, maknanya kita tak tahu apa benda yang ada di depan kita. Lepas tu apabila kita nak tahu apa benda yang ada di depan kita, itu pun panggil ilmu lah juga. Tahu kata apa benda di depan kita, itu dikatakan ilmu dah tu. Apabila kita nak tahu, tak payah kita buat. Tak payah kita guna fikir. Buka mata. Buka mata, tahu. Kau di depan. Ada orang di depan. Tahu. Tak payah kita buat apa-apa. Senang saja nak dapat. Bahkan setengah katanya, nak lari daripada tahu tu tak boleh. Sebab tu panggil darurah. Panggil darurah. Nak lari tak boleh. Kecemasan. Maknanya kita nak lari daripada tak tahu, daripada tahu tu tak boleh. Nak lari daripada tahu tu tak boleh. Dia tak macam benda nazari. Nak lari daripada tahu, boleh buat. Macam mana? Jangan fikir, jangan belajar. Tetapi benda daruri ni, kita nak lari daripada tahu tu tak boleh. Jadi kena tahu juga. Kena tahu juga. Tengok. Dia kata di sini, artinya tiada berkandak kepada nazar, kepada tilik, fikir tilik dan dalil. Tak payah guna dalil. Tak berajak kepada dalil. Tak macam kita nak tahu kata ada Allah, kena guna dalil. Tak ada dalil, tak tahu. Tak macam kita nak kenal, betul-betul kenal kata Allah kuasa, kena kenal dengan dalil, kena fikir. Kalau tidak, tak boleh nak tahu kata Allah kuasa. Maka itu adalah nazari. Maka banyaklah ulama yang buat tarikh daruri itu, maknanya benda yang kita dapat dengan secara pengetahuan, yang kita dapat dengan secara senang, tak payah kita fikir tilik, kaji tilik pada dalil. Itu dikatakan daruri. Setengah katanya daruri, ilmu daruri ni ialah ilmu pengetahuan, ketahuan
yang kita nak lari daripada tahu tu tak boleh. Jadi kena tahu juga. Dan arti nazari, barang yang berkehendak mendapat barang yang berkehendak mendapat ni, pada mendapatkan dia, nak boleh dia, nak boleh tahu dia, nak boleh tahu dia, nak dapat tahu dia, kepada nazar, kepada fikir tilik dan kaji dan dalil. Kena fikir, kena tilik, kena buat kajian, kena ada dalil, baru kita boleh tahu, boleh kita kenal. Kalau semata-mata tu, kalau macam katanya Allah kuasa, Allah kuasa, maka kuasa Allah itu satu ilmu yang nazari. Allah kuasa. Kuasa Allah kita tahu dengan secara nazari. Sebab tu kalau kita dengar orang cerita kata Allah ada, Allah kuasa, kau dah tahu orang cerita saja, senang nak tahu, maka itu tak panggil kita kenal lagi. Sebab tu nak kenal Allah mesti kena ada dalil. Kalau kata senang saja saya nak tahu kenal Allah atau nak kenal Allah, saya seminit dua pun dah itu Allah kuasa, Allah amat mengetahui, itu sekadar dengar orang cerita panggil tahu, tapi tak betul-betul tahu. Nak tahu kata Allah, nak bagi kembang sekejap kata ada Allah, kena tahu dalil. Kena tahu dalil. Jadi nazari itu maknanya barang yang berkehendak mendapat ni, pada mendapatkan dia kan barang, kepada berkehendak berajak kepada nazar dan dalil. Sekiranya tak ada nazar, kalau tak berdalil, tidak fikir tilik kaji berdalil, tak boleh kita nak tahu. Tak boleh kita nak tahu kata itu wajib, itu mustahil, itu harus, itu begitu, itu begini. Maka itu adalah perkara nazari. Begitulah. Jadi kita ingat begitulah, mana-mana kita boleh tahu dengan secara senang, daruri. Kalau dapat tahu dengan secara susah payah, nak dapat kena fikir, kena merenung, kena apa, itu adalah nazari. Sebab kena nazar. Sebab tu dikatakan nazari. Tengok macam mana misal dia. Dan maka misal wajib nazari itu seperti kidam bagi Allah. Nak bolehkah tahu katanya Allah Qadim tu? Bukan betul-betul semata-mata kita dengar orang cerita, itu tak panggil kenal lagi. Itu panggil taklid. Nak kenal fa'lam annahu, kena kenal. Seperti kidam bagi Allah. Maka kidam bagi Allah itu tiada dapat mengetahui dengan mudah. Sedia Allah ni, sedia bagi Allah ni, tak boleh kita nak tahu dengan senang. Jadi mana siapa yang tahu kata Allah Qadim tu, maknanya dah lepas susah payah dah. Tiada dapat mengetahui, tak boleh kita nak tahu kata Allah tu sedia dengan secara mudah, tidak. Melainkan kemudian daripada nazar, kaji, fikir pada dalil. Pada dalil. Apa dia dalil? Mustahil, wujud, dur dan tasasul di sana. Kita nak tahu kata wajib, wajib sedia bagi Allah itu, tak dapat tidak kena tilik kepada dalil, ialah mustahil, wujud, dur. Mana? Ada dur tu mustahil. Ada tasasul tu mustahil. Di sana ini pada bahasan sifat kidam. Jadi nak yakin kita, nak tahu setahu-tahu,
nak tahu dengan secara yakin kata Allah Ta'ala tu sedia, mustahil baru, tak dapat tidak kita kena fikir kepada dalil. Apa dia dalil? Ialah dur tu adalah benda mustahil. Tasasul tu adalah benda mustahil. Dur dan tasasul ada bahasan di sana di sifat kidam. Bahasan sifat dalil bagi kidam sana. Maka nak boleh faham benda dur ni susah pula. Nak boleh faham benda tasasul tu susah pula. Sebab tu nak boleh kenal tu, kenal kata Allah, tahu kata Allah sedia tu, bukan benda daruri, bukan benda nazari. Bukan senang kita nak tahu. Bukan senang, tu cakap ya, bukan senang kita nak yakin, nak bagi kejap kemas kata Allah sedia. Tu nak katanya sedia Allah tu benda nazari. Bukan senang saya nak dapat tahu benda ni, begini-begini. Tu nazari. Dan misal mustahil daruri, seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam. Sunyi jirim, sunyi oleh jirim, oleh suatu jirim daripada gerak dan diam. Jirim tu tak bergerak, tak diam. Itu mustahil. Laulanya senang kita dapat. Kalau kata, jadi maknanya bergerak pun tidak, diam pun tidak dalam masa yang sama. Kena tambah sikit, pada masa yang sama. Mana gerak pun tak berlaku, diam pun tak berlaku. Kedua-dua ternafi, tak kedua-dua. Kedua-dua itu tidak kedua-dua dalam masa yang sama. Itu adalah mustahil. Kenapa tidak begitu? Sebab jirim ni dia mengambil lapang. Sebab jirim ni perkara yang mengambil lapang. Sekiranya kalau dia mengambil lapang di tempat yang sama, jadi diam. Kalau bertukar-tukar tempat, jadi bergerak. Tengok, kita katanya ini sekarang mengambil lapang di sini. Mengambil lapang di sini. Kalau dia tukar tempat, jadi bergerak. Tukar tempat. Bertukar tempat lapang tu, ambil di tempat lapang di sini, sekejap ambil di sini, sekejap ambil di sini. Jadi begitu, jadi begini. Tu mana dia bertukar tempat lapang. Maka jadi bergerak. Kalau tak bertukar tempat lapang, jadi diam. Jadi gerak dan diam tu hasil daripada mengambil lapang. Kalau tetap di satu tempat lapang tak bertukar-tukar, jadi diam. Kalau berpindah-pindah tempat lapang, maka jadi gerak. Macam mana nak kata tak bergerak, tak diam? Mustahil. Begitu. Dan misal mustahil nazari, itu seperti syarik bagi Allah. Kemudian tanzih, maha suci Allah daripada demikian itu syarik. Ada kongsi bagi Allah. Mana ada kongsi Allah tu Tuhan, mana ada Tuhan satu lagi yang berkongsi dengan Allah. Allah Tuhan, ada satu lagi jadi Tuhan macam dia juga. Itu syarik bagi Allah yang berkongsi dengan Allah. Allah tu siapa? Allah tu siapa? Allah tu Tuhan. Maknanya yang berkongsi dengan Allah, berkongsi jalan mana? Jadi Tuhan juga. Itu maknanya Allah satu Tuhan, ada Tuhan satu lagi. Berkongsi dengan dia. Berkongsi ni mana sama-sama jadi Tuhan. Maka mustahil syarik bagi Allah itu. Maka mustahil syarik bagi Allah ini. Maka nak tahu, maka tahu kata mustahil ada syarik bagi Allah. Maka
tahu kita kata mustahil ada syarik bagi Allah. Tak dapat, tiada dapat mengetahui dengan mudah. Kita tak dapat tahu kata mustahil ada syarik bagi Allah tu tak boleh nak tahu dengan secara senang. Tak boleh kita tahu kata mustahil ada syarik bagi Allah. Tak boleh kita tahu dengan secara senang. Bukan maksud kata tak boleh nak tahu. Boleh nak tahu tapi bukan senang. Boleh tahu ke tidak katanya mustahil ada syarik bagi Allah? Boleh tahu. Tapi bukan senang nak tahu katanya ada mustahil ada syarik. Tak terima mustahil. Nak ada syarik bagi Allah tu mustahil. Nak boleh tahu gitu tu bukan senang. Malaikat kemudian daripada nazar. Kena tilik, kena kaji pada, kena tilik, fikir tilik pada dalil wahdaniyah. Kena tengok kepada dalil wahdaniyah. Dalil wahdaniyah. Dalil wahdaniyah tu panjang. Jadi maknanya kalau tak tilik kepada dalil, tak fikir, tak tilik pada dalil keesaan Allah, tak nampak kata mustahil. Kalau orang yang tak faham dalil, tak tahu kata dalil wahdaniyah, dia kata apa salahnya kalau ada Tuhan 2, 3? Kalau nak ada 2, 3 Tuhan, dia kata lagi kuat. Itu maknanya dia tak faham dalil wahdaniyah. Dia tak nampak kata mustahil semacam seperti orang kebanyakan orang kafir. Dia Tuhan ni satu Tuhan, itu satu Tuhan, beberapa Tuhan di sini dia. Sebab dia tak faham dalil wahdaniyah. Sebab dia tak tahu dalil wahdaniyah. Lalu tu dia tak nampak kata mustahil banyak Tuhan. Kita orang yang faham dalil wahdaniyah, kita nampak jelaslah katanya banyak Tuhan tu tak diterimakan oleh akal. Dan misal jaiz daruri itu seperti memilih oleh jirim akan salah suatu daripada gerak atau diam. Misalnya, misal jaiz benda harus daruri. Memilih oleh jirim. Yani bersepakai oleh jirim. Akan salah suatu daripada gerak atau diam. Sekali jirim tu bergerak. Sekali jirim tu diam. Sekejap dia bergerak. Sekejap dia diam. Itu mana dia pilih. Ketika dia bergerak, maknanya dia memilih akan bergerak. Ketika dia diam, dia memilih akan diam. Tapi jangan faham kata memilih tu ada hati nak pilih. Bukan maksud begitu. Maknanya berlaku bergerak pada suatu masa, berlaku diam di suatu masa. Itu. Tapi bahasa cakap tu memilih. Tapi bukan memilih pun. Tengok pokok, tengok dinding, tengok kayu, batu, tanah. Diam. Dia ada pilihan nak diam ke? Bukan. Tapi bahasa cakapnya begitu. Maknanya sekali diam, tengok satu jenis jirim tu, diam. Tengok satu jirim tu, bergerak. Tengok apabila kita pandang kepada benda yang ada sekeliling badan kita, tengok benda tu diam, tengok benda ni bergerak. Tu maknanya ada bergerak, ada diam di jirim. Maka kalau bergerak pun harus, kalau tak bergerak tu pun harus tentu dengan bergerak, tinggal diam, tentu dengan diam, tinggal bergerak. Pada masa lain-lain adalah perkara yang harus. Kenapa? Tak harus sebab kita tengok yang tu bergerak, yang ni diam. Dan telah terlalu sebut menerima oleh jirim akan salah suatu daripada keduanya dengan tiada tertentu itu wajib. Jadi maknanya jangan kata begini, jirim
menerima oleh jirim akan salah suatu daripada kedua dengan tiada tiada tertentu. Itu wajib. Nah, jirim tak lepas pada gerak dan diam. Itu wajib. Mana jirim tak boleh lepas, mesti kena ada gerak atau diam. Dengan maknanya, mustahil jirim lepas daripada gerak dan diam. Mana jirim wajib sebut kata jirim dengan sebab dia mengambil lapang kan. Dengan sebab jirim tu mengambil lapang. Lepas tu gerak tu apa dia? Bertukar tempat lapang. Diam tu mana tetap di tempat yang sama. Maka ada mana-mana satu daripada gerak dan diam dengan secara tak tentu. Boleh jadi gerak, boleh jadi diam. Maka adalah wajib. Wajib gerak atau diam. Lepas tu, pilih ambil mana-mana satu adalah harus. Pilih ambil gerak, tak diam. Pilih ambil diam, tak gerak. Ketika dia bergerak, dia tinggal diam. Ketika dia diam, dia tinggal bergerak. Itu adalah harus. Dia nak bergerak, dia nak diam. Nak pilih ambil diam. Tengok batu, dia pilih ambil diam. Air laut, dia pilih ambil bergerak. Itu adalah harus. Tetapi wajib kena ada mana-mana satu. Nah, wajib kena ada mana-mana satu. Nak lepas pada kedua, mustahil. Begitulah. Dan misal jaiz nazari itu seperti menyeksa akan orang buat taat. Menyeksa oleh Allah akan orang berbuat taat. Orang ni semayang puasa siang, puasa tak berhenti-henti. Dia baik, dia buat taat ibadat pada Allah Ta'ala banyak. Tapi akhirat esok Allah Ta'ala memasukkan neraka, mengazab, menyeksakan dia dalam neraka. Atau memberi pahala bagi orang berbuat maksiat. Memberi pahala, beri balasan baik. Beri pahala, yakni beri balasan baik bagi orang buat maksiat. Orang ni minum arak setiap hari, tapi Allah Ta'ala bagi pada dia balasan baik. Iaitu akas muqtada syarak. Iaitu mana? Meseksa akan orang buat taat dan memberi pahala bagi orang yang berbuat maksiat. Akas sebalik muqtada syarak, kehendaki syarak. Tapi harus. Jadi maknanya akal kita terima kalau Allah Ta'ala menyeksakan ahli ibadat orang taat pada dia. Allah Ta'ala memberi nikmat memasuk syurga akan orang deraka pada dia adalah harus pada akal. Tetapi sekali cakap gitu orang tak nak nampak. Sebab kalau saya cakap sekaligus akan ada orang inti. Boleh jadi Allah memasuk neraka akan orang yang sembahyang. Kalau kita katanya boleh jadi Allah Ta'ala memasukkan neraka akan wali-waliullah dia. Orang jadi waliullah masuk neraka. Boleh jadi ke tidak? Boleh jadi. Orang kafir masuk syurga, boleh jadi ke tidak? Boleh jadi. Tapi kalau kita cakap sekali cakap begitu, memang semua enti. Macam mana pula ni wali? Macam mana pula kafir masuk neraka, masuk syurga? Begitu. Itu tilik kepada janji Allah. Itu yang katanya kafir neraka, kekasih Allah masuk syurga, itu janji Allah. Kan? Kalau kita tak tilik kepada janji, semua benda boleh jadi. Semua benda pun boleh jadi. Tetapi nak boleh nampak kata harus boleh jadi Allah Ta'ala menyeksa akan orang taat, memberi pahala akan orang yang buat maksiat tu, susahlah sikit kita nak nampak. Susah. Sebab tu jadi katanya jaiz nazari. Jaiz nazari.
Sebab kita yang kita selalu fahamnya, tak payah cakap banyak, orang taat masuk syurga. Orang neraka, orang kafir masuk neraka. Itu senanglah kita faham. Itu pun harus. Orang kafir masuk syurga, orang kafir masuk neraka. Tilik pada hukum akal adalah harus. Orang taat masuk syurga, orang taat masuk neraka. Kedua-dua pun harus pada akal. Cumanya kalau katanya orang kafir masuk neraka, senang boleh faham, senang nak faham. Tapi kalau orang kafir masuk syurga, susah nak faham. Tapi kedua-duanya kafir masuk syurga, kafir masuk neraka adalah harus pada akal. Jangan tilik pada janji Allah lah. Ya. Sebab kalau tilik pada janji Allah, itu jadi aridi pula. Begitu juga orang taat masuk syurga, orang taat masuk neraka adalah harus pada akal. Cumanya orang taat kalau masuk syurga, daruri. Orang taat kalau masuk neraka, nazari. Begitu. Tapi kalau kita tilik kepada janji Allah, Inna Allah la yukhliful mi'ad, Tuhan dah janji, maka mustahil orang kafir masuk syurga. Kan? Mustahil orang kafir masuk syurga, itu tilik kepada janji Allah, itu jadi aridi. Jadi aridi. Orang taat masuk syurga, wajib masuk syurga, tilik pada janji, itu aridi, bukan hukum zati. Kita cakap sekarang pasal hukum zati. Masuk syurga, masuk neraka, siapa-siapa baik taat neraka adalah harus kesemuanya. Begitulah. Habis ya. Maka untuk hari ini kita akhir di situ. Katanya, pada kata Syekh Hudhudi pada syarah Ummul Barahin. Dan hanya sanya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.